Riwayat di bawah contoh pertama itu dikemukakan oleh Ibnu Adi di dalam Al-Kamil. Kalau ada di dalam kitab Ibnu Adi, kitab-kitab ni, maka itu satu tanda bahawa ia hadis maudhu'. Paling tidak pun dia dhaif, gitu ya. Sebab kitab-kitab itu berkenaan dengan hadis-hadis maudhu', mengumpulkan hadis-hadis maudhu'. Jadi dia begini, satu perkara yang kita yang belajar hadis lah berkenaan dengan jenis-jenis kitab hadis tu. Supaya bila sebut saja kita tak faham. Faham tak? Apa bendanya yang ada dalam tu? Dia banyak, ada dalam 15, 16 jenis hadis ni, kitab hadis ni. Tapi kadang-kadang orang ingat sama saja. Itu satu kesilapan. Kalau dia tahu daripada awal, sebut tu. Dah tahu dah, ni jenis ni, dah tahu dah. Misalnya saya sebutlah secara sepintas lalu, Al-Jami'. Jami' ni masyhur, paling masyhur. Jami' tu macam Bukhari, Jami' Tirmizi. Jami' ni sekurang-kurangnya ada 8 topik, 8 perkara, tajuk besar di dalamnya, baru orang panggil Jami'. Kalau tak ada lengkap 8 ni tidak Jami'. Dengan sebab itu bukan semua kitab nama Jami'. Tapi kalau sebut Jami' saja kena ingat, sekurang-kurangnya dia 8. Dan yang sebenarnya kalau kita nak lebih terperinci, dia bukan 8, lebih lagi, 12, 13, 14 ada kandungan dalam tu. Bagi saya lah, yang kita sebut 8 tu boleh dikatakan semua ulama sebut lah. Dalam kitab mana-mana pun, kalau Jami' ni dia sebut 8. 8 tu apa? Akidah, sunan. Sunan tu maksudnya fiqh lah. Kalau kita tengok kitab fiqh tu macam mana bab-bab dia, boleh katakan semua bab-bab dalam fiqh tu ada, masuk di bawah sunan. Di bahagian kedua sunan. Yang ketiga sirah, dia mesti ada dalam tu sirah. Yang keempat, dia mesti ada adab, disiplin. Adab masuk rumah, adab masuk tandas, adab tidur, adab dengan orang tua dan sebagainya. Adab. Lagi berkenaan dengan manaqib, kelebihan sahabat tu, kelebihan sahabat ni, keutamaan dia. Lagi berkenaan dengan fitnah akhir zaman, apa yang akan berlaku di akhir zaman. Ini semua berguna kepada kita, penting untuk kita berhati-hati dalam menghadapi hidup. Banyak yang disebut itu berlaku di zaman kita. Apa sikap kita? Bagaimana kita nak menghadapi fitnah itu jika kita berada di zaman itu? Itu sangat penting. Lepas tu kita berriqaq. Riqaq ni sama dengan zuhud. Selain daripada kitab hadis ni, di luar ni orang panggil tasawuf atau kita panggil tasawuf. Kalau tasawuf dalam hadis ni, situlah hadis-hadis yang melembutkan jiwa, hadis-hadis yang mengingatkan kita kepada mati, hadis-hadis yang mencerita kepada kita tentang hakikat dunia ini. Patutnya kita kena hidup macam mana. Itu dalam riqaq. Ini kitab-kitab besar dalam Jami'. Maknanya di bawah tu ada berpuluh-puluh pula babnya. Tengok berapa banyak. Tapi yang tidak disebut oleh ulama selain daripada 8 macam kitab tib, perubatan, itu tidak disebut. Padahal setiap kitab Jami' ada tib, ada perubatan. Lepas tu kitabur ru'ya, tentang mimpi, dia mesti ada. Kemudian panjang pula tu, banyak pula bab-bab di bawah dia, tak ada sebut juga. Dan banyak lagi yang lain. Kalau nak tengok yang tu, tengok dalam nota saya berkenaan dengan fiqh Imam Bukhari. Sebab Bukhari adalah salah satu kitab Jami'. Dan kitab Jami', kalau di peringkat bawah daripada Sunan Sittah, bawah daripada kitab-kitab yang utama yang besar tu, yang ada sanad, lengkap sanadnya, yang tak ada sanad tapi bentuknya Jami', ialah kitab Mishkatul Masabih. Itu Jami', tapi dia tak ada sanad lah, dia hanya sebut sahabat. Sebab dia tiap hadis dia sebut di bawah tu, ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi dalam Bukhari dia dah ada sanad dia. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Daud dan sebagainya. Itu Jami'. Kemudian kalau kitab Sunan misalnya, bila sebut Sunan saja kita dah tahu dah. Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah dan sebagainya. Dia mesti tertib dia tu mengikut fiqh. Bab-bab dia tu, dia banyak berkenaan dengan fiqh. Jadi fiqh ni ada apa? Ada muamalat, ada ibadat, ada munakahat, ada jinayat, dia semua ada. Itu sunan. Tetapi 8 perkara atau lebih yang disebut tadi tidak ada dalam kitab sunan. Kalau ada pun tidak utama lah. Dia sikit-sikit, tidak utama sebagai satu pembahagian dalam kitab itu. Itu kitab sunan. Kalau di peringkat bawah macam Bulughul Maram, itu sunan. Kita perlu tahu. Umdatul Ahkam, itu kitab sunan. Sebab dia bincangkan tentang itulah, berkenaan dengan fiqh sebenarnya. Lebih kepada situ. Walaupun ada tentang benda-benda lain, itu tak banyak. Sebagai pelengkap saja. Yang keutamaannya ialah sudut itu.